Kita nak bersama dengan seorang tetamu yang saya pasti akan memberikan satu aspirasi baru kepada kita pada pagi ini. Ya. Kita bersama-sama dengan Datuk Profesor Dr. Mohaya, perundi motivasi kita yang berada dengan kita secara dalam talian Skype pada pagi ini. Tetap tenang dalam apa saja suasana. Nampak Datuk pun tenang je. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syari dan Hani. Ya. Syukur sihat lagi. Saya tengok akuarium ikan kat belakang tu tenang je rasa. Oh, betul. Okey, dan baik. Dan kalau kita boleh mulakan terlebih dahulu bagaimana untuk kita tetap tenang. Dia mula-mula masa PKP 1 dia macam okeylah, baiklah dia tenang. Kedua dia macam dah gelisah sedikit. Masuk PKP yang ketiga mungkin ketenangan tu tak tahulah ke mana dah pergi. Macam mana kita nak kekal tenang ni sewaktu kita berada dalam fasa ataupun tahap ini? Okey, terima kasih. Pertama, saya nak cakap macam ni. Di manakah tenang itu berada? Dalam jiwa kan? Okey. Di manakah bahagia itu berada? Dalam hati dan jiwa. Di manakah adanya gembira? Dalam fizikal kita. Dan fizikal kita inilah menunjukkan sama ada orang tu tenang atau tidak. Orang yang tak tenang, dia akan berdebar-debar, dia akan payah nak senyum, dia akan cakap perkataan yang takut, risau, susah-susah semualah. So memang orang akan kata macam mana nak kekal tenang dalam apa suasana. Jadi inilah satu konsep kehidupan yang memang kalau saya bercakap ini saya tekankan. Bahawa akhirnya kita tidak boleh kawal apa berlaku di luar. Tentang virus ini, tentang kematian, tentang PKP disambung lagi. Semua yang berlaku itu harus dilakukan untuk menjaga keselamatan kita PKP ini. Kita mesti hargai dan taati. Tetapi sekarang bila kita tidak boleh kawal apa yang berlaku, bila satu berlaku peristiwa, iaitu takdir itu, ada dua jenis manusia. Satu yang respon, satu yang react. Jadi kalau react tu atau reaksi tu ialah mereka yang beroperasi daripada fizikal saja. Contohnya kalau kita ada seekor kucing, kita terpijak ekor dia, apa berlaku? Dia terus cekau kita. Tetapi kalau kita manusia, orang langgar kita, kita tak terus pukul orang tu. Kita akan tengok, oh Masya Allah, tak apa. Itulah respon. Jadi kalau kita nak tenang, kita mesti buat keputusan. Setiap hari saya akan menjadi orang yang boleh menerima. Sebabnya dalam hidup ini manusia ni stres sebab dua perkara. Yang pertama, mereka bergantung kepada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua, tidak boleh menerima. Jadi kita fikir macam ni. Kalau kita tidak terima, macam mana kita nak tenang? Sebab bila kita terima, fikiran kita akan menjadi positif. Dan saya nak terangkan dari segi saintifik ya. Apabila kita berfikiran positif, satu struktur di otak kita dipanggil hypothalamus. Dia akan mengeluarkan bahan protein, dia akan mempengaruhi hormon yang pergi kepada sel kita yang menyebabkan protein yang dikeluar itu protein positif atau negatif, dan itulah mempengaruhi status fizikal kita, sama ada kita tertekan atau tenang. Okey, boleh baik. setakat ni? Dengan alhamdulillah satu perkembangan yang sangat menarik sekali sebenarnya apa yang diceritakan Prof tadi. Cuma macam Hani sebut tadi, bila masuk PKP 1 kita dah ada perancangan, mungkin PKP 2 bila masuk ke PKP yang ketiga ni mungkin kita nak minta bantuan daripada Profesor sendirilah untuk cadangan aktiviti-aktiviti yang boleh ibu bapa galakkan kepada anak-anak, sebab ini juga sangat penting dalam pada kita nak mengekalkan hubungan antara ahli keluarga kita. Aktiviti-aktiviti bermanfaat itu juga mungkin boleh memberi satu kesan emosi yang baik dalam keluarga itu sendiri, Prof. Tepat. Yang pertama ialah kita nak ada bahan asas dalam rumah tangga, dalam aktiviti kita. Bahan asas adalah kasih sayang. Dan saya cadangkan, apa kata gunakan masa kita PKP ini, kita memperbaharui hubungan kita dengan anak-anak dan suami isteri. Sebab kita sekarang dalam keluarga kita saja kan tidak ada gangguan orang luar. So masa ini untuk mengenal. So saya nak cadangkan, apa kata kita mengenal bahasa kasih sayang keluarga kita. Mesti sayang dulu baru boleh beraktiviti.
Sebab aktiviti itu dari segi fizikal, tapi kasih sayang daripada hati. Jadi Nanti Syaril dan Hani kan, kadang-kadang manusia ni dia ada yang suka bahasa kasih sayang dia ialah perkataan. So ada anak-anak yang suka dipuji. Ada orang yang suka sentuhan, yang suka dibelai. Ada orang suka masa berkualiti, suka duduk dengan dia buat aktiviti. Ada orang suka hadiah, kita beri hadiah kecil-kecil buat nota. Ada orang suka perkhidmatan. Banyak suami macam ni suruh masak, suruh buat air. So apa kata game hari ni yang pertama kita buat, jom teka bahasa kasih sayang mak, bahasa kasih sayang ayah. Adik-beradik dulu, kita listkan 5 perkara ini. Perkataan yang baik, sentuhan, masa berkualiti, perkhidmatan dan juga hadiah. Bila buat kuis tu, betul atau tidak? Dan kalau betul, contohnya, kalau anak kita tu selalu datang kat kita, dia suka peluk kita, bererti dia menunjukkan kasih sayang dengan pelukan. Besar kemungkinan dia suka dipeluk juga. Kalau anak kita kata, mak duduk sekejap dengan adik nak buat homework, mungkin dia perlukan masa berkualiti. Ataupun kalau ada anak kita, mak tolong masak ni, mungkin dia perlu perkhidmatan. So bila kita faham bahasa kasih sayang, aktiviti di rumah masa PKP yang utama selain daripada hubungan dengan Allah, tentukan kita solat berjemaah tepat waktu, sebelum masuk waktu dah ambil wuduk, dah bentang sejadah, kita sembahyang sunat, lepas kita sembahyang kita cium tangan, kita bertanya khabar, berkisah yang baik dan sebagainya. Kita juga ada aktiviti di mana kita untuk keceriaan bagi anak-anak. Yang masa berkualiti tu mungkin kita main board game atau main senaman atau main apa saja yang menyebabkan masa terisi dengan aktiviti-aktiviti menghargai, menghormati, menyayangi, menyebut kebaikan. Tentukan tidak ada langsung aktiviti negatif, mengkritik, menjatuhkan, memarahi. Sebab yakinlah, sesiapa yang menjaga hubungan dia dengan Allah, iaitu hidup rahsia dia baik, insya-Allah hidup peribadi dia dengan keluarga sangat baik, dan siapa yang hidup peribadi dia baik, hidup dia dengan masyarakat akan baik. Sebab itu kita nak ucap tahniah pada frontliners dan doktor semua tu, di mana saya yakin mereka ini sangat mendapat sokongan daripada keluarga yang baik, tentunya dengan hubungan Allah yang baik, mereka jaga solat. Sebab itulah mereka boleh memberi perkhidmatan yang baik kepada masyarakat di luar sana. Kita lihat banyak-banyak NGO yang tolong, semuanya sebab mereka kaya di jiwa. Jadi aktiviti satu, makan sihat. Kalau boleh senaman bersama, dalam rumah pun kita boleh jalan-jalan, naik tangga, turun tangga, treadmill itu tentang kesihatan. So jaga 5 aspek dalam masa aktiviti ini. Yang pertama, aspek kesihatan. Makan sihat, minum sihat, bergerak. Nombor 2, aktiviti intelek. Tentukan ada majlis ilmu. Sekarang banyak TV-TV stesen menunjukkan Quran, tadarus dan macam-macam tu. Dan belajar ilmu baru daripada YouTube, daripada radio dan sebagainya. Ada banyak pun para asatizah yang buat live. Yang ketiga, aktiviti emosi, sebarkan kasih sayang. Yang keempat, rohaninya, tentukan solat tepat pada waktu berjemaah satu keluarga. Kalau siapa tak buat, alangkah ruginya. Dan yang kelima, tentunya kita punya hubungan. Tentukan kita punya hubungan sangat baik dan semua orang merasa bahagia. Dan kalau boleh, kita bangun pagi, jumpa tu, apa khabar, seronok, nak tidur malam pun kita bermesra dan saling memaafkan dulu. So makan sihat dan juga fikir sihat. So bila kita fikir baik, emosi baik, tindakan baik, dapat pun baik juga. Okey. Dan satu perkara, bila kita dalam satu rumah, kita mempunyai pelbagai karakter. Lagi terselah karakternya bila hari-hari kat rumah ni. Dah masuk 33 hari ni, masuk 33 hari ya. Kita dekat rumah. Contohlah macam si isteri, dia dengar apa yang disebut Prof. Datuk sendiri, maknanya kita kena kekal, tenang, tetap tenang walau apa je, positif sentiasa. Tapi kadang-kadang pasangan itu tidak memberi sokongan terhadap apa yang cuba nak dizahirkan, positivity yang hendak dizahirkan oleh pasangan itu sendiri. Jadi macam mana agaknya, Datuk? Boleh. Dia macam ni. Apabila orang negatif, selalunya 2 sebab. Mereka merasa tidak cukup disayangi ataupun mereka merasa tidak cukup bagus. Selalunya orang yang masa kecil sering dibanding-bandingkan oleh ibu bapa, sering dikutuk, dimarahi. Mereka akan merasa mereka ni tak bagus. Jadi imej diri sangat negatif.
Yang kedua, kalau masa kecil selalunya kurang ditunjuk kasih sayang, mereka merasa tidak disayangi, maka mereka macam ni, orang yang merasa tidak disayangi tidak akan menyayangi. So kalau orang buat baik macam mana pun dia tak boleh nak, pasal image dia negatif. So saya cadangkan macam ni, bila kita nampak orang negatif, apa kita rasa? Kita pandang, kalau suami kita masalah macam tu, kita pandang suami kita di budak umur 5 tahun yang kurang kasih sayang. Obat segala-galanya di dunia ini pada sesama insan ialah kasih sayang. Tanpa kasih sayang tidak ada kehidupan. Dan satu lagi obat jiwa kita ialah taubat. Kalau kita tak taubat masa musim PKP ni, orang paling tidak bijak. Sebab bila kita taubat, jiwa kita bersih, kita minta maaf dengan orang dan kita maafkan orang. Siapa yang buat 7S ini, insya-Allah tenang. Apa dia? Sentiasa syukur. Bangun pagi doa syukur, niat jadi orang soleh dan soleh. Sentiasa sayang orang lain tanpa syarat. Walau suami kita, anak kita, sayang mereka tanpa syarat. Yang ketiga, kita nak sabar. Sabar menjalankan kebaikan, sabar tahan maksiat dan sabar menerima apa yang berlaku. Yang keempat, sedar diri. Banyakkan majlis ilmu, kurangkan melihat berita yang negatif. Yang kelima, kita sucikan hati kita dengan bertaubat, memaafkan orang dan minta maafkan orang. Yang keenam, banyakkan sedekah, pergi online, tolong semua orang minta bantuan. Dan yang ketujuh, jaga silaturahim. Jaga 7S ini setiap hari. Checklist, buat journal kesyukuran kita, journal inspirasi kita, tentukan kita lihat diri kita. Dan believe me, siapa yang ada suami yang sokong tak sokong, ingat kita buat ni bukan untuk manusia sokong, Allah bantu. Kita buat tanpa henti, tak usah. Kita macam ni, kita nak buat bebas daripada pujian manusia. Kalau orang kita lah buat apa penat saya buat, orang tak usah, itu tak ikhlas. Sebab itu kalau kita ada 3 prinsip ni, yakin segala kita buat Allah balas. Orang yang yakin akan berani. Kalau kita ikhlas, kita akan tenang. Dan kalau kita syukur, kita akan gembira. So, setiap hari aku yakin pada Allah. Aku ikhlas atas segala amalanku. Aku syukur atas segala yang berlaku. Okey, dan soalan yang terakhir, Prof, kalau kita boleh minta Prof sendiri mungkin memberi satu aspirasi kepada kita menjelang ataupun nak melangkah ke bulan Ramadan. Sebab Ramadan kali ini pastinya sangat-sangat berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini. Mungkin kita akan lama masa bersama dengan keluarga pada bulan Ramadan ini. Bahkan yang laki pun dah bersiap sedia nak jadi imam pada bulan Ramadan ini. Jadi mungkin ada sesuatu, Prof? Saya rasa ini Ramadan paling baik. Sebab sebelum ni banyak orang sampai bila 10 malam terakhir tu orang semua nak ambil cuti, nak beribadah tengah malam. Sekarang ni subhanallah, pada saya peribadi, benda paling mahal di dunia ialah masa. Bila Allah berikan masa, dan dalam Ramadan pula, bulan yang mulia ini, apa kata kita mulakan diri kita daripada sekarang, kita dah mula bangun awal. Jangan dah Ramadan pun nak tahajud, kita bangun awal, kita baca Quran, kita bersihkan jiwa. Dan saya nak minta, kalau boleh tak kita selesaikan masalah jiwa kita. Jangan ada penyakit hati langsung menjelang Ramadan ini. So jaga dari segi kita punya fizikal, niat nak makan sihat, kurangkan gula, kurangkan nasi banyak-banyak, kurangkan minyak-minyak tu, dan kita nak senaman. Yang kedua, dari segi intelek, dah niat, dah ada list ceramah apa kita nak tengok. Dan dari segi emosinya, macam mana bahasa kasih sayang yang saya sebut tadi tu, kita dah faham, kita gunakan masa ni kasih sayang. Dan yang keempat, dari segi solat kita tolong, insya-Allah kita nak banyakkan solat berjemaah. Dan para suami betulkan Fatihah, tengoklah YouTube kalau tak ada ustaz pun, online pun tak apa, baca Fatihah dengan betul, solat biar tumakninah dengan betul, dan banyakkan bertaubat. Dan saya secara peribadi merasakan alangkah indahnya sekarang sebab kurangnya dosa-dosa bagi wanita-wanita yang tidak menutup aurat, dah tak ada dosa di luar sana dah. So anda semua dah keadaan yang baik, dan para suami kuranglah dapat dosa apabila isteri mendedahkan aurat, anda beruntung. So kita dalam keadaan untung, duduk di rumah, kita niat tak boleh itikaf di masjid, kita cari ruang di rumah, sediakan ruang macam masjid tu, kita niat masuk situ sebagai itikaf kita, terutama wanita. Kita boleh masjid, tapi kita, Allah Maha mengetahui, Allah yang begini juga. So kita masjidkan rumah kita. Dan kalau sebelum ni kita nak jadikan masjid rumah kita, kita masjidkan rumah kita penuh aktiviti ibadah, ibadah am dan ibadah khusus.
Ibadah am tu berarti apa kita buat, niat kerana Allah, dan hendaklah kita sentiasa buat amalan baik, hendaklah kita memperbaiki diri kita, hendaklah jaga silaturahim dan sentiasa mendoakan orang lain. Syahril, Hani, saya nak sangat kita di amalan kita semua. Amin. Apa kata kita bangun pagi, kita doakan semua orang apa kita hendak untuk kita. Amin. Ya, Kalau nak insyaAllah. sihatkan orang sihat, biar orang semua dapat Lailatul Qadar, semua orang dapat puasa dengan baik. Kita doa ya. Boleh tak rakyat Malaysia kita semua saling mendoakan, saling menghargai, saling menyayangi, saling sebut kebaikan. Zip mulut, hentikan segala komen negatif pada sesiapa, sebab setiap fikiran negatif yang kita sebut, kita fikir kita yang akan dapat penyakitnya nanti. Itu dia ya. Jadi kuasa doa pun penting dalam saat-saat seperti ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Prof. Datuk Dr. Muhammad yang perunding motivasi kita pada pagi ini. Pencetus inspirasi pada kita semua sebenarnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak, Doktor. Ya, dan yang paling penting utama adalah untuk kita saling mendoakan. Itulah kata memang dosa banyak kurang Saya catat banyak benda tadi. Masjidkan rumah kita. Ya. Allahu Akbar. Saling mendoakan dan juga bahasa kasih sayang. Balik nanti nak kena tengok betul-betul lah anak-anak kita bahasa kasih sayang. 5 bahasa kasih sayang. Ada yang suka dengan perkataan, ada yang suka dengan sentuhan, ada yang suka dengan masa berkualiti, ada yang suka dengan hadiah dan juga ada yang suka dengan perkhidmatan. So cari bahasa kasih sayang anak-anak, insya-Allah bila anda tahu, senang kita nak touch nanti. Ya, betul. Sama suami isteri pun sama juga ada bahasa kasih sayang tersendiri. Betul-betul. Jadi inilah masanya ketikanya. Tak mungkin dah hilang idea apa nak buat. Ini pada ketikanya untuk kita membetulkan segala apa yang sepatutnya seperti yang disarankan oleh Prof. Datuk tadi.